Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Selamat bertemu kembali dalam rancangan Ikon Asnaf. Ya, jadi pada episod kali ini kita nak ke mana pula bang? Okey, kali ini kita akan ke negeri Johor. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Rezeki ada di mana-mana, datang tanpa diduga, tepat pada masa. Yang penting, usaha dan tawakal. Inilah erti hidup yang kini dituai oleh Ghazali Ali Muhammad Abdul Latif dari Kampung Air Manis, Kulai Jaya, Johor. Walaupun dalam sisi dirinya ada sejalur kisah duka, tetapi berkat sabar, hari ini Ghazali mula mengutip rasa syukur yang ditakdirkan untuknya. Perniagaan saya ni memang saya seorang peraih sayur dan penanam sayur lah. So saya mula start meraih daripada tahun 2011. Mula start saya menanam sayur dalam awal 2010. Agak perit lah peringkat mula-mula tu. Jadi mula kita lalui dengan penuh cabaran tu lah. Selama setahun macam tu lah, lebih kurang. Saya susah lah, dalam keadaan memang betul-betul susah. Itulah dia insan yang bekerja sendiri sebagai seorang pekebun. Meskipun dalam sehari terpaksa melakukan pelbagai aktiviti bagi mencari rezekinya, namun Ghazali Ali tetap tenang dan tabah menghadapi dugaan hidup. Ada buat part time kita import lah. So selama 2 tahun, 3 tahun saya berjumpa dengan jiran saya. Kebetulan dia memang pegawai pertanian daerah. So Ghazali dia kata, kenapa engkau nak bawa kerja jauh-jauh, tinggal anak bini apa semua. Kau terus saja berhenti. Masa tu kita punya slogan pertanian ni adalah perniagaan. Jadi kita berhenti. Kau tanamlah mula-mula, buatlah sikit-sikit dulu. Dia kata boleh survive, jangan takut. Mula-mula memang sakit. Saya ambil langkah untuk berani buatlah, berani cuba dulu, berhenti terus full time pada pertanian. Tapi menderita lah. Menderita tu lebih kurang betul kata pegawai pertanian ni. Dia kata kalau engkau buat pertanian dah engkau 3 tahun ni memang sakit lah. Perik maung yang 3 tahun tu memang betul apa yang dia cakap. Memang 3 tahun, lepas 3 tahun tu baru saya rasa manisnya.
Beliau yang menyewa tapak selama 15 tahun dengan sewaan bulanan sebanyak RM100 turut mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil pertaniannya. Sebenarnya saya mengenali Encik Ghazali setelah saya bertugas di Kuliah Jaya pada tahun 2012 sebagai salah seorang petani yang sedang mengusahakan projek sayur-sayuran. Dan daripada situ saya lihat beliau ni seorang yang mempunyai kesungguhan yang tinggi, kerana kalau lihat faktor keluasan projek ni pun dari tahun ke tahun sentiasa bertambah. Daripada projek yang hanya di hadapan, sekarang ni telah pun menambah keluasan di sebelah belakang projek sedia ada. Dan beliau mempunyai satu kesungguhan yang tinggi dalam melalui perjalanan hidup sebagai seorang petani. Harapan saya lah kepada mereka-mereka yang ingin mengusahakan projek berasaskan pertanian, memang seharusnya Encik Ghazali ini sebagai satu ikon yang boleh dicontohi, kerana beliau mempunyai satu semangat yang kental dalam melaksanakan projek-projek pertanian. Dan sesiapa yang berminat juga, kita harap boleh belajar dengan Encik Ghazali bagaimana beliau mengusahakan tanaman sebelum memasuki bidang pertanian ini, kerana banyak perkara yang perlu dipelajari dan dilalui oleh seseorang petani. Berbekalkan bantuan peralatan modal perniagaan dari Majlis Agama Islam Negeri Johor, Ghazali Ali bertekad mengusahakan perniagaannya dengan penuh semangat agar suatu hari nanti dia dapat berbakti kepada asnaf yang lain. Pada permulaannya dia bangun pada tahun 2011. Kelulusan yang beliau dapat pada tahun 2012. Dia orang mohon untuk peralatan perniagaan lah. So kita bantu dari segi peralatan pertanian tu untuk dia majukan tanah ni lah. Okey, selepas dia hantar borang permohonan tu, kita akan buat siasatan lah ke tapak tempat dia nak bertani. So pegawai ada datang ambil gambar, buat laporan untuk dapatkan kelulusan. So dari situ kita dapat kenal dia lah. Cik Ghazali ni dia jadi macam mana. Dia, dari segi tengok cara dia memang dia committed lah untuk majukan tanah ni lah. Bantuan ni cuma kita boleh mohon bantuan daripada mana-mana agensi yang kerajaan bagilah, daripada Majlis Agama, Pejabat Pertanian, semua ada. Tapi kita nak kena modalkan dulu. Jangan kita permulaan tak ada orang akan bantu kita, melainkan kita mula dulu. Bila kita dah berjalan setapak ke setapak, dia orang akan bantu. Memang harapan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk mana-mana penerima bantuan berdikari ini untuk menjadi salah seorang daripada pembayar zakat lah untuk negeri Johor, dengan harapan supaya dia dapat menolong lagi asnaf-asnaf yang lain dan dapat membantu menyebarkan istilah zakat ni macam mana. Apabila minat yang berputik dibaja dengan kesungguhan, maka bermulalah satu lembaran baru dalam diri Ghazali Ali, terutama sekali apabila tanaman sayur-sayuran yang dihasilkan mendapat perhatian dan pujian daripada rakan serta pelanggan. Pada tahun lepas, saya mula berkenalan dengan Tuan Ghazali melalui Jabatan Pertanian Kulai. Saya mau datang ke sini untuk melihat perkembangan pertanian, terutama yang dijalankan secara kecil-kecilan lah, bukan secara ladang yang komersial yang besar. Saya terperanjatlah, kagumlah dengan usaha yang dijalankannya. Malahan Encik Ghazali ini boleh tanam satu batas 3 tanaman serentak. Jadi mungkin hasilnya pun mungkin ada juga agak lumayan lah hasilnya. Pasal pilihan variety tanamannya pun agak sesuai dengan pekerja, dengan kesuburan tanah dan juga penggunaan bahan-bahan kawalan seperti racun dan sebagainya. Biasa sekarang kalau macam dulu saya nak dapat dalam 1000 pun susah mula-mula. Mungkin dapat dalam sekitar 200-300. Makin lama dia naik kepada
4,500 naik ke 1,000. So pendapatan, tapi kalau jumlah kasar kita dapat, mungkin kita boleh dengan apa yang kita beli pada orang tu mungkin lebih lah pada 20-30 ribu sebulan. Tapi dia punya kos dia yang kita nak bayar pada orang pun meningkat jugalah. Begitulah sebenarnya erti hidup. Selagi ada bulan dan matahari, ada 1001 cerita tentang manusia. Walaupun ada hitam dan putih warnanya, yang pasti setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lautan hikmah yang perlu kita selami. Konsep saya senang. Saya bekerja, saya berprojek bukan untuk kaya. Tapi saya untuk senang anak keluarga saya dan diri saya dan orang sekitar saya. Jadi saya dapat kelebihan daripada keuntungan, pekerja saya dapat kelebihan daripada untungan. Masyarakat yang sekeliling saya ni pun dapat jual barang dia orang pun dapat keuntungan. Jadi sama-sama untunglah. Kalau kita nak konsep kita seorang yang berjaya, kita seorang yang nak kaya, itu akan jadi masalah bagi kita lah. Saya memang seboleh-bolehnya saya cuba sampai peringkat saya tak payah menerima bantuan dan saya beri bantuan pada orang. Jadi apa yang waktu saya susah ni mungkin majlis dah pernah tolong saya, dan lepas ni kalau apa yang peringkat seterusnya, kalau boleh ada senama yang lain yang kita perlu bantu, kita bantu. Dan apa yang kita perlu sampai masa kita dah punya simpanan yang lebih, kita pula bayar zakat ni untuk yang asnaf lain pula lah. Dari riak wajah Ghazali Ali tadi, jelas membuktikan betapa gembiranya dia menjalani kehidupan hari ini, walaupun pada awalnya amat sukar untuk menerima kenyataan, tetapi berkat bantuan agihan zakat, segalanya telah berubah. Zakat perkasa, asnaf terbela. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Biarpun orang tua ada berpesan agar barang yang lepas jangan dikenang, kelak nanti merosak diri. Tetapi lain pula kisahnya dengan ibu tunggal bernama Rusilah binti Nasro. Bagi ibu kepada 6 orang anak yang berusia 46 tahun ini, dia sentiasa meletakkan pengalaman silamnya sebagai obor yang membakar semangat untuk dia terus bangun membela nasib anak-anak. Mula-mula berniaga tahun 2004 dah mula, tapi masa tu masih dekat rumah lagi. Sampai 2006 saya mula berurusan dengan majlis agama, dan daripada situ saya dah mula dapat bantuan mesin jahit dan mula menjahit secara banyak lah, sebab dah ada mesin high speed. Sebelum ni guna manual, jadi lambat sikit dia punya kuantiti yang kita boleh dapat tu lambat. Dan selepas berurusan dengan majlis agama, dia hantar kita kursus selama 3 bulan. Tapi taklah berturut-turut, makna dalam 1 bulan tu untuk satu kos seperti jahitan baju kurung, sebulan lagi untuk pakaian lelaki, jahit manik. Lepas daripada tu dia hantar pula kita kursus keusahawanan, dan sampai
sampai hari inilah saya masih lagi berurusan dengan Majlis Agama dan sekarang saya dah menjadi tenaga pengajar kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sejak menerima bantuan bernilai RM4,000 berupa peralatan menjahit seperti mesin jahit, papan penggosok, almari dan alat menebuk butang pada tahun 2007, pendapatan beliau mula meningkat. Manakala pada tahun 2010, Majlis Agama Islam Johor memberi bantuan sebanyak RM8,000 lagi sebagai modal membeli kelengkapan untuk butik jahitan di kedai Bazar Wakaf Rakyat. Cuma masa permulaan tu memang bantuan mesin je lah yang memang sangat-sangat diperlukan. Tapi bila dah dapat mesin tu, alhamdulillah kita punya kerja jadi lancar. Dan dia selepas bila saya dah mula berjaya dan saya mula anak pun dah mula membesar, jadi saya dekat situ saya dah bertekad lah untuk bersedia untuk membuka kedai lah. Bila dah apa tu, masa permulaan untuk mulakan perniagaan dekat bazar wakaf tu pun saya mendapat bantuan daripada pihak Majlis Agama. Jadi saya tak ada timbul soal modal tu, tak berapa timbul sangatlah, alhamdulillah lah. Cuma cara kita nak berhadapan dengan customer yang baru je. Harga pun masih harga murah. Mungkin orang masih boleh betul ansur, tapi bila kita dah dekat kedai, kita dah naikkan harga, orang pun dah mula macam nakkan kualiti yang lebih baik. Tu yang lepas, sebab tu saya walaupun saya dah terlalu banyak ikut kursus pun, saya tetap masih mengikuti kursus jahitan daripada mana-mana NGO apa semua kan, untuk saya baiki lagi saya punya kualiti kerja. Secebis kenangan yang mengusai makna pengorbanan dalam diri pemilik Ella Collection and Tailor kerana azam yang bersarang di benak sanubari Rusilah kini hanyalah untuk mengubah kehidupan dan meninggalkan segala kisah kemiskinan yang lalu. Alhamdulillah, anak-anak memang tak banyak masalah. Semua memang masing-masing memahami. Dia lebih kalau masa susah kita memang susah, sama-sama susah. Sebab tu dalam keadaan bila kita dalam keadaan macam masalah keuangan ke apa, bermakna duit kita duit dia, duit dia duit kita. Bermakna dia tahu kita tak ada duit, kalau dia ada simpanan sikit pun dia akan sama-sama bantu. Bermakna kalau dulu masa zaman yang susah tu, ibaratnya nak beli beras pun duit tak cukup. Dia orang akan, dia punya cara bila dia pergi sekolah, satu hari seorang RM1 je saya bagi, tapi dia masih still boleh simpan. Sebab dia macam RM1 dia nak beli air tak cukup duit, tak beli makanan tak cukup. Jadi dia akan simpan duit tu untuk besok baru dia beli makanan tu. Dan alhamdulillah kadang-kadang dia lebih banyak macam masa zaman tak ada duit tu, kita lebih banyak sama-sama berpuasa lah. Dekat situ kita boleh tempoh tu kata orang reda je lah, macam kita tak rasa berat lah. Benda tu semua macam mudah, alhamdulillah lah. Bukan mahu kaya, tetapi ingin hidup senang. Itulah falsafah hidup yang dipegang oleh tenaga pengajar dalam bidang jahitan di pembangunan wakaf Majlis Agama Islam Johor kerana memiliki kemahiran menjahit sehingga peringkat membuat kot dan blazer. Maka tidak hairanlah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar telah menganugerahkan penerima anugerah ikon asnaf bagi kategori usahawan kepada beliau. Hari ini, Rusilah sudah mampu tersenyum lebar apabila beliau telah mampu keluar dari garis kemiskinan sepenuhnya. Lebih bererti daripada itu, tangannya sendiri sudah menjadi saksi apabila zakat buat pertama kalinya telah beliau lunasi. Mesti yakin dengan apa yang kita buat. Kita jangan pandang pada kesusahan. Kita fikir kalau kita susah, orang lain ada lagi lebih susah. Dan yang penting kita kena bersatu. Satu keluarga, anak beranak kena bersatu. Dan sebab itulah saya punya prinsip, kalau saya boleh berjaya, anak-anak saya pun mesti boleh berjaya. Apa yang saya boleh buat, orang lain pun boleh buat. Dan apa orang lain boleh buat, kita mesti boleh buat. Itu prinsip. Maknanya kena yakin nombor satu. Tips untuk berjaya yang diamalkan oleh Rusilah ialah
kuatkan semangat dan jangan berputus asa. Manakala amalan harian yang selalu dilakukan ialah selalu berpuasa sunat. Kedua, elakkan daripada melakukan perkara tidak elok kerana selagi kita tidak buat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan kita. Ketiga, sentiasa bersedia untuk berkongsi ilmu dengan orang lain. Pada anak-anak didik, memang diorang semua memang nak, dia kata dia nak sangat berjaya, dia kata, tapi cuma mungkin belum ada peluang sebab dia ramai juga yang masih, bila saya selepas saya mengajar, dia orang sentiasa masih hubungi saya untuk tahu apa macam dia nak ilmu tu, walaupun tak dapat berdepan, dia kata sambil melalui telefon pun dia tetap nak ilmu daripada kita kan. Sebab dia kata kalau dia pun sama, dia kata kalau cikgu yang susah pun boleh berjaya, kenapa dia tak boleh berjaya? Dan alhamdulillah lah ada beberapa orang yang saya nampak dia ada masa depan. Makna dia boleh ke depan lah. Dia tak adalah orang kata bila kita ajar tu dia tinggal macam tu je. Dia rasa yakin dengan apa yang dia dah dapat tu. Dan alhamdulillah lah ada yang beberapa orang saya tengok dah nampak dia punya kejayaan tu. Cuma dia kata insya-Allah dia pun nak, ramai juga cakap nak juga bayar zakat, dia kata. Memang tak nak jadi penerima lagi dah, dia kata kalau boleh. Tu. Saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih pada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang telah banyak sangat memberi kepada saya. Alhamdulillah lah, saya rasa macam dari segi bantuan-bantuan yang lain daripada majlis agama, bantuan persekolahan anak pun saya pernah terima masa anak saya kecil-kecil dan memang terlalu banyak. Hanya Jauhari sahaja yang mengenal manikam. Jika tidak, masakan dalam mengheret setiap sisa kenangan mahupun menceritakan detik kejayaannya, Rusilah tidak henti-henti mengunyah rasa terima kasih dan penghargaan terhadap Majlis Agama Islam Johor yang banyak mengubah nasib dirinya, hari ini, esok dan juga selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mewakili warga Jauhar ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kru penerbitan dan juga semua main negeri serta agensi memungut zakat di seluruh negara yang telah memberi kerjasama yang baik kepada Jauhar dalam menjayakan dokumentari Al-Barakah, ikon asnaf zakat yang telah kita bersiaran dalam beberapa episod sebelum ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan khusus saya kepada bahagian media elektronik JAKIM, MAP JAKIM yang telah memberi kerjasama yang hebat dan baik kepada Jauhar dalam penerbitan dan penyiaran dokumentari ikon asnaf zakat ini. Di bawah strategi Lautan Biru, NBOS, kita telah bersama menjayakan satu usaha yang sangat murni dalam mengenengahkan kejayaan dan usaha yang telah dibuat oleh semua Majlis Agama Islam Negeri untuk melahirkan di kalangan asnaf yang boleh berdikari menerusi penyiaran dokumentari Al-Barakah, ikon asnaf zakat ini merupakan salah satu daripada usaha murni kita untuk menzahirkan dan memberi pendedahan maklumat kepada masyarakat tentang dana zakat yang disumbangkan oleh pembayar-pembayar zakat di seluruh negara sebenarnya telah diagihkan dan diuruskan dengan baik oleh semua majlis agama Islam negeri-negeri di seluruh negara.
saya menaruh harapan yang tinggi usaha murni ini akan dapat memberi satu kesedaran baru kepada pembayar zakat kita, dan saya yakin akan lebih ramai pembayar zakat kita tampil untuk membayar zakat dan seterusnya dapat menyumbang jumlah dana zakat yang semakin meningkat dan akan dapat diagihkan pula secara terbaik oleh semua majlis agama Islam negeri-negeri kepada semua asnaf zakat yang terlibat. Jadi saudara, jangan lupa untuk tunaikan kewajipan berzakat. Ya, berzakat membawa berkat, para asnaf mendapat rahmat. Bersama membina tamadun ummah. Berjumpa lagi, saya Ashraf Muslim. Dan saya Hafiz Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.